Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Muhammad Ahmad Ijab bin Ahmad. Selamat datang dalam pembentangan kami iaitu tentang tajuk komponen rumah kami. Di bawah subjek kejuruteraan pembinaan DSC 12302. Kami dari kumpulan 3, Seksyen 3, Sesi 22-23. Sebelum memulakan pembentangan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama di saya sendiri iaitu Muhammad Ahmad Ijaz bin Ahmad, nombor matrik AA222145 dan Muhammad Aidil Fikri bin Safwan, nombor matrik AA221943. Seterusnya Muhammad Syarif bin Muhammad Mubarak Ali, nombor matrik AA220046. Seterusnya Muhammad Faris bin Abdul Rahman, nombor matrik AA221165. Dan yang terakhir, Muhammad Fakri Adam bin Azhari, matrik AA222071. Pembangunan itu dimaksudkan dengan apa? Pembangunan ini adalah sesuatu proses untuk memajukan sesebuah negara dari segi ekonomi, sosial dan pentadbiran. Pembangunan adalah satu proses yang penting dalam satu sektor pembangunan ini. Oleh kerana jentera domestik lebih canggih dan moden, pembangunan akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Tetapi komponen penting mesti disimpan dalam keadaan baik untuk menjamin bahawa bangunan yang dibina kekal tegak, selamat dan selesa untuk didiami. Bumbung dan kemasannya, pembinaan dan reka bentuk, dinding dan kemasannya, tingkap dan pintu, lantai dan kemasannya, siling dan pelengkapnya, tiang dan kemasannya, rasuk dan penyambungnya dan sebagainya adalah antara komponen yang penting dalam sebuah pembangunan. Yang terdapat dalam pembentangan kami ini adalah terdiri daripada bumbung dan kemasannya, lantai dan kemasannya, tingkap dan pintu, rasuk dan kemasannya, dan juga dinding dan kemasannya. Saya Muhammad Ahmad Juad bin Ahmad. Komponen yang saya ambil ialah bumbung. Bumbung di lokasi saya adalah berbentuk bumbung layang seperti yang di dalam bajah itu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bumbung? Bumbung ini merupakan salah satu binaan superstructure iaitu bahagian atas sesuatu binaan. Bumbung merupakan bahagian teratas di dalam struktur sesuatu bangunan. Ia dibina sama ada berbentuk rata atau curam bagi memberikan perlindungan daripada angin, panas dan hujan kepada bangunan. Pembinaan bumbung hendaklah mengambil kira keperluan dan fungsi seperti kestabilan, kekuatan, ketahanan, rintangan cuaca, rintangan terhadap kebakaran, sifat pendebak haba dan estetik bentuk bangunan. Antara faktor-faktor pemilihan jenis bumbung terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah saiz dan bentuk bangunan. Yang kedua, nilai estetika. Yang ketiga ialah ekonomi. Yang keempat, kemungkinan ubah suai. Yang kelima, kemudahan penyelenggaraan. Yang keenam, bebanan bumbung. Dan yang terakhir, cuaca dan kehendak cahaya. Semua faktor-faktor ini penting dalam pembinaan bumbung untuk memastikan keselamatan dibina. Kategori bumbung mula terbahagi kepada dua, iaitu bumbung rata dan bumbung curam. Antara ciri-ciri bumbung rata adalah bumbung yang curamnya kurang daripada 10 darjah, bahan kerangka daripada kayu, besi dan sebagainya. Sudut bumbung tergantung kepada jenis penutup bumbung dan bumbung kelihatan kurang kemas. Bumbung curam pula antara ciri-cirinya ialah kecerunan antara 10 hingga 70 darjah bergantung pada jenis bahan penutup yang digunakan, mengadakan ruang kemudahan dan bumbung curam juga terbahagi kepada beberapa jenis juga, antaranya adalah bumbung ganding tertutup, bumbung simpai, bumbung golong-golong dan bumbung pisang sesikat dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada kaedah pembinaan pula. Kaedah pembinaan bumbung yang pertama adalah memasang kekuda bumbung. Memasang kekuda bumbung ini setelah selesainya kerja mengikat bata. Kerja pemasangan bumbung ini juga akan dilakukan oleh pekerja-pekerja yang mahir sahaja. Sebenarnya kekuda bumbung juga adalah berbentuk segitiga, iaitu
iaitu hasil gabungan anggota bumbung seperti pengikat, jeri ausiling, kasar penumpang dan sebagainya. Jika menggunakan kayu, sambungan yang dilakukan akan menggunakan paku. Yang kedua adalah pemasangan kerangka bumbung. Pertama sekali, pelak tembok diletakkan di atas rasuk bumbung dan dipakukan. Lalu, tertulang perabung diletakkan di atas tiang dan dipakukan sekali lagi. Jarak antara kekuda adalah 2 sahaja. Akibat jarak antara kedua terlalu dekat, maka kerangka yang dibina terdiri daripada kasau. Beroti dan kasau dibina di mana kedudukan hujungnya berlebihan daripada paras dinding. So, di hujungnya dipakukan papan muka untuk pembinaan tumpu kasau. Okay, last but not least, yang terakhir iaitu pembinaan penutup bumbung. Pembinaan penutup bumbung ini mestilah yang bumbung itu mestilah diperbuat daripada bahan kain tadi untuk menghalang hujan daripada memasuki bumbung itu. Dan jenis penutup bumbung yang digunakan ialah penutup bumbung zinc. Okey, seterusnya saya beralih pula kepada alatan, bahan dan mesin yang digunakan dalam pembinaan bumbung ini. Antara alatan, bahan dan mesin yang digunakan dalam pembinaan ini antaranya ialah penukul, paku, genting zinc, kayu, kren untuk menaikkan bumbung, bahan penembak haba, getah raba dan juga tangga. Okay, perbandingan antara bumbung zinc dan bumbung tie dan jenis tie masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan bumbung tie ialah kuat dan tahan cuaca, memberikan kesejukan kepada rumah dan juga tahan lama. Manakala kelebihan untuk bumbung zinc pula tidak tumbuh lumut, lebih ringan daripada bumbung jenis yang lain, mudah dipasang dan diselenggara. Dari segi kekurangan pula, bumbung tie mudah bau lumut dan mudah pudar warnanya. Lagi kos yang tinggi untuk melibatkan pembinaan bumbung tie ini dan pemasangan yang sangat sukar yang memerlukan pekerja yang mahir sahaja. Bumbung zinc pula, kekurangannya adalah bunyi yang bising apabila waktu hujan, tidak menyerap haba dengan baik dan juga harga yang tidak menentu, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Dinding bata. Dinding merupakan satu struktur pejal yang melindungi suatu kawasan. Dinding berfungsi sebagai pemisah ruang di antara dalam bangunan dengan luar suatu bangunan. Dinding juga berfungsi sebagai perlindungan manusia daripada terkena kesan cuaca dan perlindungan keselamatan daripada pencerobohan. Dinding juga antara komponen utama sesuatu bangunan. Jenis-jenis dinding ialah dinding bata, dinding konkrit bertertulang, dinding blok simen pasir, dinding blok konkrit dengan dinding pembahagi ruang yang lain. Faktor-faktor pemilihan dinding ialah kestabilan, kekuatan, keupayaan perlindungan daripada cuaca, rintangan keupayaan, rintangan serapan bunyi, keupayaan rintangan kelembapan. Sekarang ialah kaedah pembinaan dinding bata. Langkah pertama ialah penandaan di tapak bina. Dua ialah pengiraan kuantiti dan menyediakan bahan yang diperlukan. Langkah ketiga ialah membersihkan kawasan di tapak bina. Keempat ialah menentukan kedudukan tempat dan jenis ikatan bata yang hendak dilakukan. Langkah kelima ialah menyusun dan meletak mortar, konkrit dan bata. Langkah enam, peletakan kasar esmet dan mengemaskan lebihan mortar pada dinding. Langkah ketujuh ialah proses pengeringan mortar pada dinding. Kerja kemasan dinding bata pula ialah langkah pertama, kita perlu membersihkan kawasan permukaan dinding. Langkah kedua, membuat pemeriksaan kedudukan pada dinding. Langkah ketiga,
melakukan kerja-kerja melepa dinding. Langkah keempat, menghilangkan kesan-kesan melepa pada dinding. Langkah kelima ialah melakukan kerja-kerja kemasan pada dinding seperti cat dinding. Akhir sekali ialah perbandingan jenis dinding. Saya akan membandingkan dinding bata dengan dinding konkrit bertulang. Kelebihan dinding bata ialah ianya lebih mudah untuk diubah suai. Ia juga lebih mudah kos pembinaannya. Ia juga lebih ringan daripada dinding konkrit. Kelebihan dinding konkrit bertulang pula ialah ianya lebih teguh dan kukuh daripada dinding yang lain. Boleh menanggung beban yang tinggi dan juga jangka masa hayatnya ialah panjang. Kelemahan bagi dinding bata pula ialah ia memerlukan pekerja yang mahir bagi menerap bata yang stabil dan kukuh. Ia juga mempunyai rintangan dan tegangan yang rendah. Kelemahan pada dinding konkrit bertulang pula ialah sukar untuk ditebuk atau dipecahkan. Ianya pembinaan dinding juga sangat sukar. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarif dan bahagian saya ialah bahagian tingkap. Tingkap adalah elemen penting dalam rumah. Ia bukan sekadar bukaan di dinding tetapi ia berfungsi untuk pelbagai tujuan. Ia menyediakan cahaya semula jadi, pengudaraan, kawalan suhu, pemandangan luar, keselamatan, kecekapan tenaga, hiasan dan pengurangan bunyi. Tingkap tersedia dalam pelbagai jenis, reka bentuk, saiz dan gaya yang boleh dipilih bergantung pada reka bentuk, seni bina rumah dan tujuan ia akan digunakan. Tingkap mempunyai keupayaan untuk mengubah rupa bilik dan membawa bahagian luar ke dalam. Ia boleh digunakan untuk mewujudkan rasa ruang dan cahaya dan untuk menghubungkan penduduk dengan persekitaran semula jadi. Mereka bukan sahaja berfungsi tetapi juga menyenangkan dari segi estetik. Baiklah, terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diambil kira ketika membuat pemilihan tingkap. Antaranya ialah cuaca atau iklim. Pertimbangan iklim tempatan semasa memilih tingkap. Contohnya, tingkap dengan salutan E rendah dan isian gas argon mungkin lebih sesuai untuk iklim yang lebih sejuk, manakala tingkap dengan pekali penambahan haba suria ataupun SHGC mungkin lebih sesuai untuk iklim yang lebih panas. Dan faktor yang kedua yang perlu diambil kira ialah dari segi faktor keselamatan. Kita mesti mencari tingkap yang boleh dikunci untuk menyediakan lapisan keselamatan tambahan untuk rumah. Dan faktor ketiga ialah faktor bahan. Tingkap boleh dibuat daripada bahan yang berbeza seperti kayu, vinil, gentian kaca, aluminium dan lain-lain. Setiap bahan mempunyai ciri unik, kebaikan dan keburukan dari segi penyelenggaraan, kecakapan, tenaga dan ketahanan. Dan faktor yang terakhir ialah faktor reka bentuk. Tingkap boleh disesuaikan dengan bingkai, warna dan kemasan yang berbeza. Pilih reka bentuk yang melengkapkan estetika keseluruhan rumah. Terdapat pelbagai contoh tingkap. Antara contohnya ialah single hung window. Tingkap ini mempunyai selempang tunggal yang bergerak ke atas dan ke bawah dan selempang bawah pegun. Ia adalah pilihan popular untuk rumah gaya tradisional dan agak mudah untuk dikendalikan. Selain itu, terdapat juga tingkap berjenis casement window. Tingkap ini mempunyai selempang yang berayun keluar seperti pintu dan dikendalikan oleh pemegang engkol. Ia adalah pilihan popular untuk rumah gaya, kontemporari dan menawarkan pengudaraan yang sangat baik. Dan seperti juga single hung window, terdapat juga double hung window. Tingkap ini mempunyai dua ikat pinggang yang bergerak ke atas dan ke bawah dan merupakan pilihan popular untuk kedua-dua rumah gaya tradisional dan kontemporari. Tingkap ini menawarkan lebih fleksibiliti dari segi pengudaraan dan pembersihan kerana kedua-dua ikat pinggang boleh dibuka. Dan tingkap yang terakhir iaitu tingkap awning window. Tingkap ini mempunyai selempang yang berayun keluar dari bawah dan dikendalikan oleh pemegang engkol. Ia sering digunakan dalam kombinasi dengan jenis tingkap lain dan amat berguna untuk pengudaraan di bilik mandi dan dapur. Terdapat 6 kaedah pembinaan tingkap yang perlu diambil kira.
Yang pertama ialah penyediaan bahan. Yang kedua, pemilihan bahagian dinding. Yang ketiga, merancang kedudukan tertingkap. Keempat, memotong jalur. Yang kelima, memaku flangi dan bingkai kayu. Yang terakhir iaitu yang keenam, iaitu kerja kemasan. Perbandingan ringkas telah dibuat terhadap dua jenis tingkap, iaitu tingkap gelongsor dan casement window. Tingkap gelongsor, kelebihannya ialah tingkap ini mudah dikendalikan, manakala kekurangannya ialah mengambil kos yang sangat tinggi. Manakala bagi casement window, kelebihannya ia memberi pengudaran yang baik, tetapi kelemahannya ia mengambil banyak ruang. Baiklah, bagi pintu. Pintu ialah penghalang alih yang digunakan untuk menghalang atau menyediakan akses ke pintu masuk. Ia merupakan elemen asas seni bina dan terdapat di hampir setiap bangunan, sama ada di rumah, pejabat atau kemudahan perindustrian. Pintu boleh dibuat dari pelbagai bahan seperti kayu, logam, kaca atau bahan komposit dan boleh datang dalam gaya dan reka bentuk yang berbeza. Fungsi utama pintu adalah untuk menyediakan privasi, keselamatan dan memisahkan ruang yang berbeza. Pilihan pintu bergantung pada keperluan khusus dan keutamaan pemilik rumah, lokasi, saiz dan gaya harta itu. Ia memainkan peranan penting dalam reka bentuk dan kefungsian keseluruhan bangunan. Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam memilih pintu. Antara faktornya ialah cuaca atau iklim. Iklim dan cuaca di kawasan itu mesti dipertimbangkan semasa memilih pintu, kerana jenis pintu tertentu mungkin tidak memberikan penebat atau perlindungan cuaca yang mencukupi untuk iklim tertentu. Dan faktor yang kedua ialah faktor keselamatan. Tahap keselamatan yang diperlukan untuk pintu mesti dipertimbangkan semasa memilih pintu. Dan faktor yang ketiga iaitu faktor tujuan. Tujuan pintu seperti menyediakan privasi, keselamatan atau akses keluar akan membantu menentukan jenis pintu yang paling sesuai untuk lokasi tersebut. Dan faktor yang terakhir ialah faktor kos atau bajet. Kos pintu dan pemasangannya perlu dipertimbangkan semasa memilih pintu. Terdapat 3 jenis pintu. Yang pertama, pintu berengsel. Pintu ini dipasang pada engsel dan diayun terbuka dan tertutup. Ia boleh diperbuat daripada kayu, logam atau gentian kaca dan datang dalam pelbagai gaya seperti panel, flush dan pintu Perancis. Pintu berengsel adalah jenis pintu yang paling biasa digunakan di rumah dan sering digunakan sebagai pintu masuk, pintu dalaman dan pintu luar. Pintu yang kedua iaitu pintu poket. Pintu ini meluncur ke dalam poket di dinding dan sering digunakan untuk menjimatkan ruang atau sebagai alternatif kepada pintu berengsel tradisional. Ia adalah pintu yang bagus untuk bilik di mana pintu berengsel akan menghalangnya. Pintu yang ketiga iaitu pintu gelongsor. Pintu ini meluncur di atas landasan untuk membuka dan menutup dan boleh diperbuat daripada kayu, logam atau kaca. Ia sering digunakan untuk akses teres atau balkoni atau sebagai pintu almari. Ia adalah pilihan penjimatan ruang yang hebat kerana ia tidak memerlukan sembarang ruang ayunan. Terdapat 6 kaedah pembinaan pintu. Yang pertama, penyediaan bahan dan peralatan. Yang kedua, melukis garis paip. Yang ketiga, memasang pendakap. Yang keempat, meletakkan pintu. Yang kelima, memasang selongsor. Dan yang terakhir, kerja kemasan. Terdapat perbandingan ringkas berkaitan jenis pintu iaitu pintu gelongsor dan pintu poket. Pintu gelongsor mempunyai kelebihan iaitu tidak memerlukan ruang yang besar, manakala mempunyai kurangan, ianya kurang selamat. Manakala bagi pintu poket, kelebihannya ialah mudah dibuka dan ditutup, tetapi sukar dipasang. Seterusnya adalah lantai. Papak atau lantai merupakan permukaan yang rata pada bangunan yang menerima beban dan aktiviti penghuni di atasnya. Lantai boleh dibina sama ada dalam bentuk papak padu, prategasa atau unit peratuang. Lantai boleh merentang satu arah atau dua arah dan boleh juga disangga di atas rasuk konkrit, rasuk geruli, dinding atau kepada tiang struktur. Pemilihan bahan dalam pembinaan lantai boleh mempengaruhi kekuatannya. Lantai boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu lantai padu dan lantai atas. Yang seterusnya adalah faktor-faktor pemilihan lantai. Pertama adalah dari segi kekuatannya, keupayaan untuk menanggung beban sama ada beban kenaan atau beban mati, serta menahan semua jenis tekanan yang diterima oleh lantai. Yang kedua adalah dari segi keselesaannya. Keselesaan lantai termasuklah sama ada suhu lantai panas atau sejuk, penebat bunyi, licin tapi tidak menyebabkan kegelinciran dan corak lantai yang menarik. Yang ketiga adalah kestabilannya.
Lantai yang kukuh dapat menghalang daripada berlakunya keretakan dan menjamin kestabilannya. Yang keempat adalah dari segi penyelenggaraannya, merujuk kepada sifat lantai yang mudah dibersihkan dan tahan lasak agar kita tidak perlu menjaganya dan memperbaikinya selalu. Yang kelima adalah ketahan lasakannya, mempunyai ketahanan yang lama dan diambil kira daripada beberapa faktor. Antara faktornya ialah sifat-sifat mencegah keretakan, kebakaran, kikisan, peraputan dan serangan serangga. Yang keenam adalah pencegah kelembapan, upaya lantai untuk menentang resapan air yang berlaku dan mencegah kelembapan kerana kelembapan merupakan antara punca kerosakan lantai. Terdapat 3 jenis lantai, iaitu lantai atas tanah, lantai gantung kayu dan lantai gantung. Lantai atas tanah biasanya dibina di kawasan yang mempunyai sistem saliran yang baik dan beban dari lantai akan terus dipindahkan ke tanah bawahnya. Yang kedua adalah lantai gantung kayu. Ia dibuat dari konkrit bertertulang sesuai untuk kawasan yang mempunyai sistem aliran yang kurang baik dan beban lantai akan dipindahkan kepada rasuk. Yang ketiga adalah lantai gantung. Jenis ini dibina untuk mengelakkan kerosakan pada papan kayu. Kaedah pembinaan lantai atas tanah adalah sangat mudah, iaitu pertama ialah menyediakan lapisan atas batu pejal, dan kedua adalah membuat lapisan kedap. Yang ketiga, membuat lapisan papak konkrit daripada mortar. Yang keempat, memasang lapisan kalis lembap. Yang kelima adalah menggunakan lapisan skrit. Dan yang keenam menggunakan kemasannya iaitu jubin. Antara alatan mesin dan peralatan yang digunakan ialah sudip, penyodok, pencakar, tali pembenam, kereta sorong, alat aras spirit, jubin, sesiku keluli, pemaras kayu, kulier tepi, penyapu konkrit, paku, pemaras keluli, baldi, mesin pembancuh, mesin pemadat plat, penukul dan juga pita pengukur. Seterusnya adalah pembandingan jenis lantai antara lantai atas tanah dan lantai kayu. Kelebihan lantai atas tanah adalah bahan untuk menghasilkan konkrit senang diperoleh, kurang penyelenggaraan dan tinggi terhadap rintangan api, tahan lama, bahan kedap air dan penebat haba yang baik dan mempunyai kekurangan mampatan yang tinggi. Manakala kelebihan lantai kayu pula, kayu senang diperoleh yang merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Dia mempunyai ketahanan lasakan yang tinggi jika diawet dan mudah untuk dikerjakan seperti dipotong, dipaku atau diratakan. Ia juga mempunyai rupa dan kemasan yang cantik apabila disapu dengan bahan kemasan. Kekurangan lantai atas tanah ialah mempunyai kekuatan tegangan yang rendah, sukar diubah bentuk apabila konkrit mengeras dan mempunyai ketumpatan yang tinggi. Manakala kekurangan lantai kayu pula, ia mudah terbakar dan kecenderungan berlaku pengembangan dan pengecutan sangat tinggi. Mudah diserang oleh serangga. Rasuk. Rasuk merupakan satu komponen struktur yang mengufuk dalam sesebuah bangunan. Beban yang ditanggung oleh rasuk ialah beban yang diterima dari lantai dan beban bangunan seperti beban bumbung dan dinding. Faktor penting dalam pemilihan rasuk ialah jenis rasuk, beban yang ingin ditanggung oleh rasuk, jarak tiang yang hendak diletakkan rasuk. Kategori dan jenis rasuk ialah rasuk utama, rasuk kedua, rasuk pengikat dan akhir sekali ialah rasuk tepi. Kaedah pembinaan rasuk konkrit bertertulang. Yang pertama, penyediaan tapak. Yang kedua, pembinaan kotak bentuk rasuk bumi. Yang ketiga, pembinaan kotak bentuk rasuk atas dan bumbung. Akhir sekali, pemasangan tertulang. Perbandingan jenis rasuk antaranya ialah rasuk kayu. Kelebihan, kos pemasangan yang rendah. Kekurangan, mudah dimakan serangga perosak. Rasuk konkrit bertertulang. Kelebihan, boleh menanggung beban yang berat. Kekurangan, kos pemasangan yang tinggi. Alatan, peralatan dan mesin yang digunakan. Penukul, paku, pemotong bar, gergaji, pita pengukur, sesiku L, pembacu simen, kereta sorong, baldi simen, sudip, cakul, sekop, gunting, papan lapis, tertulang besi atau keluli, mesin pemadat, minyak gris, pemaras, kren dan lori simen.